dan Siti Nurwala, alumni YSS. Assalamualaikum dan selamat pagi Selamat kepada pagi, keduanya. selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Ashraf Awani. Pertama kali bersama kami di Awani Pagi. Awal pagi pertama kali. Terima kasih Gigi dan Fahmi. Okey. Alright, so Dr. Wan, untuk permulaannya kita nak mengetahui juga kongsikan dengan kami mengenai persidangan ini. Apa intipati ataupun objektifnya, sebab kita difahamkan ini merupakan persidangan tahunan, tapi apa istimewanya persidangan ini kali ini? Dan mungkin siapa speaker yang boleh. akan hadir. Baik, terima kasih. Terima kasih Gigi dan Fahmi di atas peluang yang diberikan kepada Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Perpaduan Negara. So, Alhamdulillah pertamanya selepas 10 tahun, YSS ni tahun ke-11 dilancarkan. Dan setelah 10 tahun dilancarkan, tahun lepas kita merasakan sudah sampai tahapnya selama ni kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti luar negara. Jadi kita rasa sudah sampai tahapnya untuk kita pula menjadi tuan rumah untuk konferens yang dijalankan secara tahunan ini. Jadi tahun lepas Alhamdulillah kita membida hak untuk menjadi tuan rumah bersama dengan beberapa lagi organisasi dan kita telah pun diberikan kepercayaan untuk menjadi host pada tahun ini. InsyaAllah kita akan menjalankan konferens ini pada 22 hingga 26 Oktober ini. Bertempat di Aloft KL Central, bertemakan A New Generation of Volunteer as a Change Maker. Jadi persidangan ini adalah persidangan yang akan mengumpulkan ramai pakar-pakar, mereka yang terlibat secara langsung, pembuat dasar dan juga practitioner yang berada di dalam lapangan daripada seluruh dunia. Forum ini ada menghimpunkan organisasi kerajaan yang bersama dengan agensi kerajaan yang menghantar dan mengurus sukarelawan ke luar negara. Jadi YSS juga adalah sebahagian daripada organisasi ini. Kita ada nama-nama besar seperti Peace Corps, VSO daripada UK, AVI daripada Australia. Jadi badan ini akan dikumpulkan dan setiap tahun bulan Oktober secara tradisinya daripada 2010 sejak penubuhannya, mereka akan berkumpul bersama-sama untuk bersidang dan mencari suatu kaedah baru, berbincang tentang apa yang boleh dilakukan untuk menambah baik dan sebagainya. Jadi bermula pada tahun 2010 di Singapura. Ketika itu mereka telah pun berbagai negara telah menjadi host seperti di Kenya, di Kanada, di Perancis, Jepun dan sebagainya, Germany, dan akhirnya kita bersyukur setelah hampir lebih 10 tahun ASEAN tidak menjadi tuan rumah, YSS terpilih untuk menjadi tuan rumah di Malaysia dan kita akan menjadi host untuk kali ini. Baik, untuk pengisiannya kita ada 22 hari bulan nanti kita akan ada perasmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, yang akan mengalu-alukan kehadiran delegasi-delegasi dari luar negara ini. Jadi di YSS pada kali ini, pada hari Isnin kita akan ada ucap tama yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tunku Said Faizuddin, putra Ibni Tunku Said Sirajuddin Jamalulail, Raja Muda Perlis, dan ramai lagi barisan-barisan pakar yang akan bercakap sepanjang 3 hari. Yang pertama, pada hari pertama kita akan berbincang tentang memahami, understanding apa situasi semasa, bagaimana keadaan semasa penglibatan orang muda dalam dunia kesukarelawanan, dan yang hari kedua kita akan menghubungkan bagaimana kita boleh menggunakan kepakaran yang ada pada orang muda, semangat mereka, kebolehan mereka ini untuk kita membawa mereka ke tahap yang lebih baik. Dan pada hari ketiga kita akan merancang. Dan uniknya IFCO ini, forum, dia adalah badan penyelidikan yang mana setiap tahun mereka akan mengeluarkan banyak kajian-kajian, dan di hari terakhir nanti pada hari Khamis dia akan ada satu research punya perbincangan yang menghimpunkan pakar-pakar tadi untuk membincangkan apa yang akan seterusnya menjadi fokus untuk tahun kehadapan. Jadi kita ada ramai pakar-pakar di Malaysia terutamanya yang kita juga sebagai tuan rumah di Malaysia kita nak mempromosi Malaysia. Kita akan ada antaranya Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud yang akan bercakap. Kita ada Dr. Maliki, pengarah Pusat Belia Antarabangsa Malaysia. Kita ada juga daripada United Nations Volunteers Dr. Tapiwa. Kita ada Profesor Rebecca Thyssen daripada University of Ottawa. Kita ada antaranya Michael McCabe daripada Peace Corps, dan ramai lagi termasuk juga dengan Nicole Cirillo daripada IAW Washington, dan juga kita ada Dr. Amjad Muhammad Salim daripada Red Cross International. Jadi ramai pakar-pakar yang akan kita himpunkan. Jadi keunikan yang kita cuba bawa dalam conference pada tahun ini, persidangan pada tahun ini adalah dengan kita di Kementerian Perpaduan, kita nak mengangkat elemen perpaduan melalui kepelbagaian. Jadi sepanjang persidangan ini kita bercakap tentang kelestarian, kita juga akan mengaplikasikannya di dalam persidangan ini. Jadi tidak ada plastik, semua bahan-bahan yang digunakan sepanjang persidangan ini adalah bahan-bahan yang kita semula. Sebagai contoh, kita akan membekalkan bekas air kepada semua peserta yang daripada bahan kita semula. Jadi tidak ada plastik, kita akan hanya menyediakan water dispenser untuk mereka ambil air.
barang-barang kita semula sebagai semua printing adalah daripada kita semula, dan juga uniknya kali ini kita punya lanyard dan kita punya name tag juga daripada bahan kita semula yang boleh kita gunakan daripada tanaman. Pen kita juga selepas ni lah habis tu kita boleh tanam jadi tomato, jadi cherry, jadi sebagainya. Jadi kita mengaplikasikan, bukan hanya kita bercakap tapi kita mengaplikasikan juga dalam sepanjang persidangan ini. Dan antara lain juga kita mengangkat elemen-elemen perpaduan tadi, kita akan mempromosikan makanan Malaysia, tradisi-tradisi yang terdapat di Malaysia ini, dan juga kita akan membawa juga persembahan-persembahan etnik daripada Malaysia, daripada Borneo, kumpulan orang asli juga Melayu, Cina dan Indonesia. Kita akan pelbagaikan untuk mempromosikan. Dan yang juga saya nak highlightkan juga, pertama kalinya juga kali ini kita melibatkan lebih daripada 20 orang muda yang berusia bawah 30 tahun daripada penganjuran yang terlibat secara langsung dalam penganjuran ini untuk kita promosikan. Jangan hanya kita bercakap tentang orang muda tanpa kita melibatkan mereka. Jadi kali ini kita memang betul-betul memberikan penghakupayaan yang sebenarnya kepada orang muda supaya akhirnya mereka ini dapat juga terlibat dan belajar, dan akhirnya juga dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik. Ini peluang yang cuba kita berikan. Jadi ini secara ringkas tentang konferensi ini. Jadi untuk makluman juga, kita akan menerima kehadiran lebih daripada 180 delegasi pakar daripada seluruh dunia, daripada lebih daripada 58 organisasi dan daripada lebih 40 buah negara, insya-Allah. Dan adakah disebabkan ramai penyertaan orang muda, disebabkan itu tema A New Generation of Volunteers as Change Makers itu dipilih, dan bagaimana sebenarnya motivasi di sebalik tema yang dipilih itu, Tuan? Okey, terima kasih Ji. Soalan ini memang menarik kerana ketika kita semua organisasi ini menghantar sukarelawan ke luar negara, menguruskan sukarelawan, dan sebenarnya kita ini berurusan dengan orang muda. Jadi kadang-kadang kita rasa kita sudah cukup faham orang muda dengan keadaan yang sangat vibrant pada hari ini, perubahan-perubahan yang berlaku. Kita cuba dengan melakukan perbincangan tema pada hari ini. Sebab tu bila kita melakukan pitch kita kepada pihak IFCO pada tahun lepas, forum, mereka melihat tajuk ini satu tajuk yang sangat menarik, dan mungkin sebabkan YSS kita memang sentiasa berurusan dengan siswa dan orang muda, jadi mereka merasakan itu satu kekuatan yang harus diberikan highlight, dan itu yang menjadi perbincangan kita. Kalau tidak, di peringkat antarabangsa hanya membincangkan tentang bagaimana kita nak buat ini, nak buat itu, apakah cabarannya selepas daripada COVID melanda sukarelawan begini-begini. Tapi kita sebenarnya kita bersama dengan orang muda, kita mengurus orang muda, tetapi kita kadang-kadang rasa kita faham mereka, tetapi limitasi-limitasi yang berlaku. Jadi kita nak memberi satu kesedaran di situ. Yang kedua adalah mengikut data yang dikeluarkan oleh United Nations Volunteers, 600 juta orang muda terlibat secara aktif sebagai sukarelawan. Dan 1 daripada 3 sukarelawan di dunia adalah daripada orang muda. Jadi bagaimana kita nak menghak-upayakan, kita nak empower orang muda jadi lebih baik, itu yang menjadikan kita nak tengok. Dan bagaimana kita nak melihat bahawa orang muda ini diberikan lebih banyak ruang, lebih banyak platform, lebih banyak ruang untuk mereka berkarya, memberi dan membantu. Jadi itulah semangat di sebalik tajuk yang kita pilih. Dan kita rasa orang muda ni dia superheroes yang unsung, yang tidak didendangkan. Jadi dengan itu juga kita di organisasi-organisasi yang mengurus ini nak melihat apakah kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh organisasi lain dalam berurusan dengan orang muda. Jadi supaya kita tidak mengulangi kesilapan sama, untuk kita membuang masa. Jadi kita boleh bergerak dengan lebih laju dan lebih pantas untuk mencapai matlamat kita, insya-Allah. Ya, dan antara hero yang tidak didendang ada di sini. Wala yang duduk dekat sana tu, Wala, kalau kita nak tanya mewakili perspektif generasi muda yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawanan ni, apa antara cabaran utama yang dihadapi oleh generasi muda ni untuk mereka mempengaruhi perubahan yang positif? Adakah cabaran tu nak mengadaptasi dengan situasi? Rata-rata bila kita cakap pasal generasi muda ni, orang ingat, oh, diorang ni tak boleh nak ni sangat apa semua kan. Jadi pengalaman tak cukup. Pengalaman tak cukup dan sebagainya. Jadi perspektif Wala berkenaan perkara ni, cabaran yang dihadapi. Terima kasih Fahmi, terima kasih Gigi. Terima kasih Dr. Wan Azman, terima kasih YSS sebab telah membina saya, memberi saya peluang untuk berkhidmat bersama Yayasan Sukarelawan Siswa dan turut serta dalam perancangan pengurusan IFCO 2023. Kalau kita nak cakap pasal cabaran, the typical aspect is kekurangan masa, kekangan sumber, tak ada duit, tak ada guideline, tak ada garis panduan. Semua organisasi, tak kisahlah sukarelawan ataupun organisasi lain, menghadapi masalah yang sama. Dan uniknya untuk IFCO ni, kita membawa pandangan belia sukarelawan siswa
challenge paper IFCO 2023 oleh Dr. Moses, oleh Prof. Matt Bailey dan juga Dr. Bianca Fidel. Okey, mereka mengetengahkan cabaran-cabaran utama daripada kajian-kajian yang mereka telah lakukan dan mereka telah bincangkan bersama pakar-pakar yang lain dan juga mengambil kira apa yang berlaku di lapangan, what is happening on ground kepada organisasi sukarelawan dalam membentuk persekitaran yang kondusif dan efektif untuk belia berkhidmat. Okay. So ada 5 poin yang kita cuba ketengahkan dalam challenge paper ni. Yang first adalah power dynamics. Kedua, membuka peluang yang inklusif kepada belia. Kekurangan skill set dan kemahiran. Keempat, saling berkongsi pengalaman dan best practices. Dan kelima, tanggungjawab dan accountability. So saya bukan ahli, saya bukan individu yang merangka challenge paper ni, tapi dari pandangan saya sebagai seorang sukarelawan siswa, sukarelawan belia. Poin terakhir ni yang paling menarik untuk saya bincangkan dan kupaskan, iaitu memberi tanggungjawab dan accountability kepada golongan belia. Kita ada tenaga, golongan belia ada tenaga. Kita ada hasrat untuk membantu, untuk berkhidmat. Tapi adakah ada ruang dan peluang untuk kami berkhidmat? So accountability ini juga bermaksud memberi kepercayaan kepada golongan siswa, kepada golongan belia untuk mereka menceburi bidang kesukarelawan ini dan juga untuk mereka menggunakan perspektif mereka, menggunakan skill set yang mereka ada, menggunakan rangkaian, rakan-rakan yang diorang ada itu untuk mereka cuba selesaikan isu-isu yang mereka cuba perjuangkan. So isu-isu itu tidak terbatas kepada what is happening dalam komuniti mereka, mereka juga aktif dalam memperjuangkan isu global seperti perubahan iklim. Mereka cuba perjuangkan kesaksamaan gender, ekonomi, hal-hal ekonomi dan employability untuk belia. Jadi untuk saya cabaran itu ada dan kita cuba ketengahkan dalam IFCO 2023 ini. Dan saya setuju dengan apa yang mereka cuba ketengahkan ini sebab sekarang ni kita cuba berbincang dari peringkat antarabangsa. Kita nampak apa yang berlaku di Malaysia dan kita nampak apa yang berlaku di peringkat global. So apa yang kita boleh adopt dan adapt di Malaysia dan apa yang kita boleh bawakan dari Malaysia kepada golongan antarabangsa pada pakar-pakar kajian dalam bidang kesukarelawanan ini. Dan Wala berapa lama menjadi sukarelawan? Sejak 2015 secara formal bersama Yayasan Sukarelawan Siswa. Sebelum tu masa sekolah menengah pun ada dengan Kiwanis Foundation. Mungkin apa perbezaannya dahulu dan juga sekarang daripada isu-isu yang diketengahkan, pendekatan dan sebagainya? Isu tu mengenai isu, saya rasa tak ada isu yang belia lebih pentingkan daripada isu yang lain. Cumanya dari mana kita berdiri, where we are in our group. Macam contoh saya kalau masa sekolah menengah, kita sekolah menengah sampai universiti pun kita lebih fokus kepada apa yang jadi dalam komuniti kita. Kita try to especially bab-bab pendidikan untuk kanak-kanak, untuk rakan-rakan sendiri. Lepas tu kita lebih bila kita dah mula bercakap mengenai UNSDG sebab YSS kita ada 6 tunjang utama untuk projek kita kena jalankan projek-projek kita berdasarkan 6 tunjang utama YSS ini dan selaraskan dengan 17 goal UNSDG. So saya daripada tahun 2015 tu kita dah mula dieksposkan kepada UNSDG dalam projek sukarelawan. So daripada situ kita dah tahu okey kita ada 17 goal, kita ada 6 tunjang utama YSS. So sebenarnya semua topik ni memerlukan perhatian tapi semua orang ada skill set masing-masing dan semua orang ada kapasiti masing-masing, power of influence masing-masing. So, apa sebenarnya topik mana yang kita boleh fokuskan? Macam saya boleh berkhidmat dalam pendidikan sebagai seorang engineering graduate, saya boleh maybe UNSDG 9 renewable energy, sustainable cities and communities. So, semua tu pada zaman dahulu kita dah start untuk berkembang. Lepas tu sekarang kita boleh nampak remaja belia, golongan belia dan siswa lebih inklusif, lebih agresif, lebih I would say Vokal lah. lebih vokal dan yes. Lepas tu bila kita cakap pasal inclusivity untuk berkhidmat untuk sukarelawan, tak bermaksud kita cuma berkhidmat di lapangan sahaja. Sebab sekarang especially selepas COVID-19 penggunaan IT tu lebih berkembang dan just because you cannot go out doesn't mean you cannot help. Awak boleh berkhidmat
dari rumah pun, sebab ada, as long as kita ada internet, kita boleh tolong. Sebab sekarang ni pun selain daripada sukarelawan yang konvensional iaitu tolong di lapangan, saya nampak lebih ramai belia beradvokasi untuk isu-isu penting. Ya, So diorang buat kajian lah. Kita akan sentuh sebenarnya berkaitan dengan peranan teknologi itu bersama dengan Dr. Wan sebentar lagi dan juga bersama Wala juga. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Hamas bukanlah kumpulan pengganas seperti apa yang digambarkan oleh media barat. Even media antarabangsa, ini benda salah. Dia bermula daripada rakyat. Kita kena tanggungjawab terhadap negara kita. Musnah selepas dibom oleh tentera Israel Sabtu lalu. That inshallah you will build a much better mosque than this one. Pendatang Yahudi membunuh seorang pelajar universiti warga Palestin berusia 19 tahun ketika melakukan serangan ke atas bandar Huwara di tebing barat. Britain is saying that Israel has the right to defend itself. Well, fine. What about the right of Palestinians to defend themselves? We are the ones who are under occupation. We are the ones who are under siege. We are the ones who were displaced. Ikuti segalanya hanya di Awani 745. We are back in Australia. It is time to race. We are go. Great start from pole position. Oh, he made a big mistake. Oh, that was close. Rins wins in Australia. You look at the turning of Bagnaia through turn 8 and 9. He's on the inside here, and he's picked up Jorge Martin. The MotoGP, live on Spo TV. Outstanding. Dedikasi seorang guru yang boleh mold budak-budak ni jadi juara. Jangan rasa diri kita sampah dengan sesiapa. Filem ini ada soul. Filem ini ada perasaan. Saya rasa bila mereka berdialog, bercakap, dialog tu cari ikhlas. Really, it captures the true essence of Malaysian sport. Such a wonderful way to bring up children. No retreat. No surrender. Kemence. Waka. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi pada jam ini. Kita sejak tadi bersama dengan Dr. Wan Ahmad Hazman Wan Daud, Timbalan Pengerusi 2 Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, dan juga Siti Nurwala, alumni Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, membincangkan platform untuk membentuk pemimpin sukarelawan dalam kalangan generasi muda menerusi IFCO ini. Dan Dr. Wan melihat kepada penjelasan yang diberikan oleh Wala sebelum kita berhenti berehat tadi berkenaan dengan bagaimana teknologi ini boleh mempengaruhi advokasi kesukarelawanan ini. Mungkin pandangan Dr. Wan sendiri, peranan teknologi dan media sosial ini dalam meninggalkan digital footprint, terutamanya dalam mempercepatkan usaha sukarelawan generasi baru dalam menjalankan aktiviti ini. Terima kasih Fahmi. Sekali lagi, satu soalan yang sangat menarik. Kita bercakap tentang sesuatu yang sangat praktikal. Ya. Hari ini kita bercakap tentang dunia di hujung jari. Saya rasa sebelum ini mungkin kita tidak terbuka. Namun apabila COVID melanda, sesuatu yang very unprecedented, yang tidak pernah terjadi, yang mana semua orang terkurung di rumah, akhirnya kita melihat bagaimana penggunaan sosial media yang dijadikan sebagai medium untuk membantu dan mendekati kumpulan sasaran yang memerlukan. Jadi di situlah saya merasakan kita harus memanfaatkan teknologi ini. Ya. Dan kepakaran yang ada pada orang muda, kita nak mendekati orang muda, kita nak buat cara orang muda, iaitu mereka sekarang ni hari-hari dan sebanyakkan masanya dihabiskan dengan scroll di Facebook, di sosial media, di TikTok dan sebagainya, di Twitter, di X sekarang kan, jadi platform X. Jadi bagaimana kita nak ni? Jadi sebenarnya saya sangat merasakan perkara ini satu benda harus kita manfaatkan. Kepakaran yang ada pada orang muda ini harus kita raikan, kerana teknologi ini dapat menjadikan kita sampai kepada lebih ramai orang, reach yang lebih besar, dengan kuasa viral yang ada pada kita orang muda ini, kebersamaan kan, bawang Ami yang Malaysia ada ni dia luar biasa sebenarnya. Dan semangat itu harus diterjemahkan dalam
penglibatan orang muda. Jadi hari ini sebagai contoh, kalau Fahmi yang memang mungkin sudah mula dikenali di sosial media, mula membuat sesuatu, dia akan memberikan inspirasi dan menjadikan galakan kepada orang lain. Oh, kenapa dia boleh, kenapa aku tak boleh? Jom, oh kita nak bersama-sama. Jadi di situ, kalau sebelum ini hanya mungkin proses kita buat itu secara tradisional, nak cari, nak kena buka booth, nak kena pergi pintu ke pintu ketuk mengajak orang. Hari ini dengan hanya sosial media, reach kita lebih, ramai orang lebih yang kita boleh buat, kita boleh menjimatkan masa, kita memanfaatkan teknologi ini, dan teknologi ini boleh membantu kita mempercepatkan, dan agenda kita ni untuk nak merakyatkan dunia sukarelawan dan penglibatan belia ini dapat boleh kita realisasikan dengan lebih baik sebenarnya. Jadi dia ada banyak sangat kebaikan yang harus kita uruskan dengan baik. Kalau tidak, dia akan jadi negativity yang juga menjadi beban pula kemudian hari. Dan juga Dr. Wan, melihat pada tema itu, a new generation of volunteers as change makers, bagaimana sebenarnya kita nak mengajak ataupun nak membawa lebih ramai lagi sukarelawan ataupun anak muda, individu muda untuk terlibat dalam kesukarelawanan ini sebagai pembuat perubahan, change makers itu? Okay, terima kasih. Saya sangat teruja bila soalan-soalan ini sering ditanya. Apabila kita berada di lapangan bersama dengan mahasiswa, bersama dengan ramai, soalan ini adalah soalan yang sangat familiar dan soalan-soalan yang sangat sering kali ditanya. Jadi kita berbalik. Keunikan yang ada pada bumi Malaysia ini adalah kebanyakan kita walaupun berbeza agama, bangsa dan sebagainya, sebenarnya DNA ini telah wujud dalam diri kita. Semangat gotong royong, kebersamaan, dan setiap agama yang ada di Malaysia ini mengajak kepada penganutnya berbuat baik. Itu satu motivasi yang harus kita pegang. Bagaimana Islam juga bila ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik di antara kamu? Dan Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling baik di kalangan kamu adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kan? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi orang muda ni dia ada kuasa sebenarnya. Saya selalu bercakap bila ditanya soalan ini, kita sebagai manusia pada hari ini kita ada 3 sumber, iaitu masa, kita ada tenaga dan kita ada duit. Tetapi tidak pernah ada satu masa yang sempurna untuk kita bermula sebenarnya. Ini yang saya sering perkatakan kepada orang muda. Sebagai contoh, adik-adik di universiti atau di sekolah, dia hanya ada 2 daripada 3 sumber tadi. Orang muda hari ini dia ada masa, dia ada tenaga, tapi cabaran dan kekangannya adalah duit. Jadi dia akan berkata, tak perlu bermula sekarang, tunggu nanti dah bekerja. Tetapi bila dia dah mula kepada alam pekerjaan, macam Gigi dan Fahmi, dia ada 2 daripada 3 juga. Ada masa, ada tenaga, ada duit. Sebab duit yang tidak ada resource tadi. Tapi masa dah tak ada. Cabaran kita adalah kita dah sibuk dengan berapa jam pula nak datang kerja, nak menghadap jam hari-hari dengan komitmen kita di pejabat, KPI yang hendak kita capai. Akhirnya kita hanya ada 2 daripada 3 sumber. Jadi kita bercakap tak apa, tunggu pencen. Mungkin kita ada semua. Tetapi ketika sampai ke tahap yang terakhir nanti, ada 2 juga daripada 3. Hanya tak ramailah yang ada bonus 3-3 tu. Jadi di akhir nanti masa kita dah tua nanti, kita ada 2 daripada 3 juga. Kita ada masa, kita ada duit. Tetapi tenaga mungkin dah kurang. Masa itu lebih banyak appointment dengan doktor, penyakit-penyakit yang mula banyak. Orang lain pula nak bantu kita kena tolak atas kursi roda dan sebagainya. Jadi tidak ada masa sempurna untuk bermula. Jadi orang muda dan siapa saja yang tertanya-tanya bila bermula sekarang. Pelbagai platform di Malaysia ni saya sangat bersyukur dan teruja disebabkan kita ada banyak sangat NGO yang mempunyai banyak sudut-sudut kepakaran dan juga perjuangan-perjuangan mereka, yang mana kita hanya Google dunia di ujung jari, kita boleh pergi dan terlibat dengan perkara ini. Jadi saya rasa motivasi ini harus kita percaya kepada orang muda. Kita ni dah sebati sebagai orang Malaysia. Nak buat baik dengan gotong royong, kebersamaan, kebagaian ini, tapi harus bagaimana kita bermula. Nak tunggu bila? Kena bermula sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi, tak ada masa dah. Sebab macam saya kata tadi, orang muda adalah sukarelawan lah. Sukarelawan saya selalu katakan adalah superheroes, unsung hero. Yang kepada dunia mungkin dia orang biasa, tetapi kepada satu komuniti atau kepada setengah kelompok masyarakat, dia adalah dunia kepada mereka. Jadi itu satu perkara yang saya rasa saya teruja untuk berbicara hari ini, dan kita harap lebih banyak kita bersama-sama menghulur tangan untuk membudayakan semangat sukarelawan ini. Ya, dan Wala, melihat kepada penglibatan generasi muda pada hari ini, kita tahu mereka ni termasuk saya juga adalah golongan yang mungkin vokal bila melibatkan apa-apa isu dan sebagainya. Tetapi kalau lihat sukarelawan muda pada hari ini, isu mana yang mereka cenderung untuk perjuangkan? Adakah isu sosial semata-mata, mungkin politik, dan juga adakah termasuk juga isu-isu semasa seperti mana yang berlaku sekarang, isu di Palestin? Kecenderungan mereka itu di mana? Dan juga di tahap mana kesedaran mereka itu? Terima kasih Fahmi. Kita belia. Kita hari-hari memang didedahkan dengan berita-berita yang kita dapat daripada media sosial. Ya.
media sosial ada algoritma dia sendiri. So sebenarnya untuk saya kuat berpendapat bahawa kita sendiri ada kuasa untuk meletakkan algoritma itu. So what kind of topic yang kita expose ourselves to every day, dan apabila ada topik yang social media ada pasang surut, ada topik yang menjadi perhatian hari ini, ada topik tiba-tiba esok dah surut. So belia ni dia akan ikut fokus pada mana yang memerlukan perhatian. Doesn't mean that ada satu isu tu tak ada perhatian ataupun tak ada action. Lepas tu satu perhatian ni tiba-tiba timbul, maka kita patut fokus pada isu ni hari ni. Tidak, sebab sekarang ni bila dengan penggunaan media sosial, kita boleh nampak ada banyak inisiatif-inisiatif yang berbeza. Ada yang mengenai alam sekitar, like I said, perubahan iklim, ekonomik. So generasi baru ni dia memang terbuka minda dia, sangat-sangat terbuka apabila kita menggunakan kuasa media sosial. So macam untuk saya, daripada perspektif someone yang berada dalam sektor sustainability, saya dan rakan-rakan, we are more inclined to fight for climate change. Macam kawan saya, dia seorang guru, so dia akan fight for education rights, poverty. So tak ada masalah tak ada isu apabila kita nak cakapkan belia ni cuma ada fokus cenderung pada satu hal sahaja. And kalau kita nak tengokkan pasal isu-isu semasa, like I said, social media sangat memainkan peranan dan kita sendiri ada kuasa untuk fokus dan memberi reaksi kepada apakah fokus kita pada hari itu, isu-isu semasa. Macam contoh sekarang ni, social media kita sekarang hangat memperkatakan mengenai apa? Mengenai perang, isu-isu perang. So apa reaksi? Apakah tone yang digunakan di message dalam message tersebut? Apakah reaksi belia? Dan kemudian sekarang ni mengenai media sosial, kita boleh fokuskan kepada menyalurkan sumber yang sahih, memberitahu everyone what is really happening outside, and this is what we should do. So macam yang Dr. Wan cakap tadi, kuasa viral tu is sesuatu yang kita boleh manfaatkan. Dan belia adalah satu golongan yang sangat power untuk viralkan any isu. Apa-apa isu. Mungkin Dr. Wan, ringkas sahaja bagaimana sebenarnya masyarakat di luar sana, mungkin kerajaan boleh menyokong generasi baru sukarelawan ni dalam usaha membuat perubahan. Okey, terima kasih Haji. Saya faham kita dah sampai di penghujung rancangan. Pertamanya, usaha kerajaan dalam bajet baru ini yang mengumumkan bahawa memberikan inisiatif RM500 kepada belia yang terlibat dalam sukarelawan. Ini ada banyak benda yang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahawa sukarelawan itu tidak harus dibayar, tapi kita mengambil sudut yang berpandangan yang sedikit linear, yang terbuka, yang mana ianya harus diberi mungkin inisiatif ini tadi untuk memberi permulaan yang akhirnya akan menjadi sebahagian daripada cara hidup. Itu mungkin pembincangan yang kita lakukan. Jadi saya merasakan ini satu inisiatif yang baik. Masyarakat kita harus terbuka, harus menganggap orang muda sebagai rakan kongsi. Hari ini kita tidak boleh nak membezakan generation gap yang berlaku di kalangan masyarakat ini, tidak harus menjadikan kita semakin jauh. Semestinya orang muda ini diterlibatkan, keterangkuman dan keterlibatan mereka harus kita raikan. Dan harus, macam kita bincangkan tadi, harus dibimbing. Orang muda ni kadang-kadang dia terlalu energetik, dia terlalu vokal, dia terlalu idealistik. Tetapi kadang-kadang mungkin tidak praktikal, yang mana pengalaman-pengalaman yang daripada golongan yang belian, yang pernah makan garam lebih dahulu ni, harus membimbing agar ianya dimurnikan, disalurkan dengan baik dan akhirnya kita bersama mendapat manfaat secara kolektif daripada usaha-usaha yang akan dijalankan ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Wan Ahmad Hazban, Wan Daud, Timbalan Pengurusi 2 Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, dan juga terima kasih kepada Siti Norwala, alumni Yayasan Sukarelawan Siswa YSS. Banyak kita bincangkan ini berkenaan dengan International Volunteers Cooperation Organisation IFCO Conference yang akan berlangsung 22 hingga 26 Oktober ini di KL Central. Okey, baik, itu saja perbincangan kita pada jam ini. Dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Fahmi Zidane, jumpa lagi. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah.